Okay, tak apalah kita start dulu. Sebelum cikgu start, kenapa cikgu tunjuk skrin ni? Sebenarnya macam cikgu kata kamu sebelum ni lah, cikgu track markah kamu kan. Kalau kamu datang kelas, kamu join kelas, bukan datang kelas, maksudnya kamu join Google Meet and then kamu participate aktif, cikgu tanya soalan kamu jawab, hantar kerja rumah, okay. Buat latihan cikgu bagi, kemudian tengok video ke apa. Semua benda yang kamu buat, cikgu akan bagi markah and then hujung bulan cikgu kata, siapa yang markah dia paling tinggi akan dapat hadiah kan. So ini sekarang markah setakat minggu lepas. Okay. Jadi hari ni ada 4 orang yang akan dapat extra mark sebabnya 4 orang ni hantar kerja rumah dengan cikgu. Okay, walaupun yang Syazana punya kot dengan Balkis cikgu tak semak lagi. Hari ni cikgu akan semak jawapan kamu. So 4 orang yang cikgu sebut tadi, Felicia, so dia akan dapat markah on task 3 markah. Suarni pun sama, dapat extra 3 markah. Syarifah pun hantar kerja, dapat 3 markah. And then seorang lagi, Syazana. So, hantar kerja, dapat markah. Jawab soalan, dapat markah. Apa saja kamu buat, kamu akan dapat markah. Ada markah cikgu akan bagi. Join kelas, dapat markah. Tengok video pun dapat markah. So, kumpullah markah paling banyak. Hujung bulan, cikgu kata dah hari tu, siapa yang paling tinggi markah dia, dapat top up ke, ataupun kamu kata tak naklah top up, nak Shopee Pay, ikut kamu lah, cikgu akan bagi hadiah. Tapi ada limit dia lah. Tak boleh lah minta mahal-mahal, minta hadiah sampai puluh-puluh ringgit, tak boleh lah, ada limit dia. Nanti cikgu bagi tahu balik. Okay, so ini kedudukan markah setakat hari ni. So teruskan 20 atau 25? 20 lah Felicia. Okay, so highest one sekarang Felicia. Good job. Orang lain ada masa lagi untuk kejar Felicia. Next kita ada Syazana dengan Suarni 18. So kejarlah Felicia. Berebutlah markah paling tinggi. Markah yang paling tinggi akan dapat hadiah. Okay. Jadi ini selingan sajalah sebelum kita start. So hari ni sebelum kita start, kita akan review balik apa yang kamu dah belajar setakat ini dalam bab 6. Okay, so review dulu dalam 5 minit. Ada 2 bahagian penting kamu belajar dalam bab ni. Yang pertama, kita belajar tentang bulatan unit. Ini bulatan unit. So apa ciri-ciri bulatan unit ni? Kalau kamu boleh tengok pada skrin ni, apa ciri-ciri bulatan unit? Semua cikgu dah senaraikan pada skrin. So boleh tak siapa-siapa tolong tengok pada skrin, bagi tahu kat cikgu apa ciri-ciri nak kenal bulatan unit. Sebenarnya ada dah pada skrin, cumanya cikgu nak tengok kamu betul faham tak, boleh identify tak apa ciri-ciri bulatan unit daripada skrin ni. Type jawapan kamu dekat chat. Pertama cikgu bagi contoh apa jawapan yang cikgu cari. Yang pertama, bulatan unit ni jejari dia 1 unit. Jejari 1 unit. Bukan silap, bukan 1 sentimeter. 1 unit. Okay. 1 unit. Kemudian apa lagi ciri untuk bulatan unit yang kamu boleh nampak dekat sini? Ada apa ni? Kita panggil apa ni? (360). Okay, itu konsep asas bulatan lah. Good. Okay. Satu bulatan memang konsep asas dia, total degree dia, total sudut dia sama dengan 360 darjah. Okay, betul. And then apa lagi yang kamu nampak dekat ni? Oh, okay, good. Ada sukuan. So ada berapa sukuan pada bulatan unit? Ada 4 sukuan. 1, 2, 3, 4. Dari mana kita kira? Dari bahagian kanan ikut arah lawan jam. Kemudian apa lagi yang kamu nampak ada pada bulatan unit? Ni apa ni? Koordinat. Okey, ada koordinat. Bolehlah. Ada paksi X dan Y. Okey. Paksi X dan Y. Ini sebenarnya paksi Y. Ini kita panggil paksi X. Dan last sekali, benda paling penting dekat bulatan unit ini. Ni apa ni sebenarnya? Ni. Telur dia yang ni. Ni apa ni? Dia duduk tengah-tengah bulatan.
Tempat dia duduk ada koordinat 0, 0. Ini nama dia apa? Titik tengah, yes. Titik tengah. Dekat mana titik tengah tu? 0, 0 ni kita panggil sebagai apa? Dia ada nama. Nama lain selain 0, 0 ni. Kita panggil dia sebagai, siapa tahu? Titik tengah berada di pusat. Okey, pusat. Titik tengah, pusat. Duduk pun boleh diterima. Okey. Not alpha, belum lagi alpha beta. Ini tengah-tengah ni kita panggil dia 0, 0 ataupun asalan. 0, 0 ni apa sebenarnya? 0, 0 ni koordinat dia. Paksi X dia duduk dekat tempat 0, paksi Y dia pun dia duduk dekat tempat 0. Ini ialah asalan. Okey? Asalan kita panggil sebagai asalan. So ini cara kamu nak kenal bulatan unit. Ini yang kamu belajar benda pertama dalam bab ni tentang bulatan unit. So bahagian yang kedua, kita tengok pula tentang sudut rujukan sepadan. Inilah alfa yang Felicia sebut tu tadi. Alfa, beta apa tu kan. Tapi dalam bab ni kita tumpu pada alfa je, beta tak ada. So alfa. Alfa, ciri paling penting untuk alfa, dia yang pertama mesti sentiasa kurang daripada 90 darjah. Okey, sentiasa kurang daripada 90 darjah. Jadi, kalau kata kamu ada sudut alfa, kamu pada dalam sukuan pertama, alfa kedudukan dia sama saja dekat mana theta kamu berada. Okay, jadi kamu boleh ambil nilai alfa sama dengan nilai theta. Tapi untuk sukuan kedua, sebab sukuan kedua ni nilai sudut dia dah lebih daripada 90 darjah kan. Okay, kalau dah lebih daripada 90 darjah, kurang dari 180 darjah, dia akan duduk dalam sukuan kedua. So tak boleh dah alfa ambil beta. Ini kedudukan alfa tu. Macam mana nak kenal dekat mana alfa? Alfa kita akan ambil yang ada atas garis paksi X. Okay, kamu akan ambil bahagian yang dekat dengan paksi X. So bila kamu pecahkan, buat garis macam ni kan, dia akan pecahkan kamu punya sukuan ni kepada dua bahagian. 1, 2 bahagian. So bahagian mana yang kita nak ambil untuk tanda alfa ni? Ambil bahagian yang paling dekat dengan paksi X. So paksi X yang ni kan, ini X. Nombor 1 ni jauh daripada X, tak mau. Ambil nombor 2. So inilah kedudukan alfa kamu. Macam mana nak kira alfa? Ada rumus dia. Alfa sama dengan 180 tolak theta. Okay, kemudian ada pula sukuan ketiga. Macam mana kita nak kenal sukuan ketiga? Kamu dah belajar dah sebenarnya satu sukuan tu berapa sudut dia kan. Dia start dengan 0, 90, 180, 270 and then last kali 360. So kalau ada sudut antara 180 hingga 270 ni, dia duduk dalam sukuan ketiga. Jadi macam mana nak cari alfa kalau kata kamu punya sudut tu sukuan ketiga? Alfa kamu akan berada di kedudukan sini. Kenapa sini? Kenapa bukan bawah ni? Macam tadi cikgu kata, bila kita buat garis, dia akan bahagikan kawasan sukuan kamu kepada dua bahagian. Okay, kita akan pilih bahagian yang paling dekat dengan paksi X. So ini paksi X. Nombor mana yang paling dekat dengan X? Nombor 1. Jadi kawasan 1 ni lah alfa kamu. Okay, ini cara kamu nak ingat lah. Kemudian yang keempat, kamu belajar tentang sukuan. Okay, sukuan 4, sorry. Sukuan 4, apa rumus dia? Sukuan 4, rumus dia, so, rumus dia 360 tolak theta. Kenapa 360 tolak theta? Dalam sukuan 4, okay, ini sukuan 4, bila kita lukis sudut tu warna hijau theta ni kan. So bila nak cari dia punya alfa, kamu akan tengok kawasan mana yang paling dekat dengan paksi X dalam sukuan 4. So kita ada kawasan 1, kawasan 2. So nombor yang paling dekat dengan paksi X ialah nombor 1. Inilah kawasan kamu akan tanda mana alfa kamu. So apa rumus kita nak guna ni? 360
tolak theta. Benda ni kita dah belajar dah, kita dah buat latihan dah. Ada yang dah hantar, okey bagus, maksudnya kamu dah faham. Walaupun cikgu tak tanda lagi sebenarnya, tak sempat lagi nak tanda yang kelas kamu. Okay, hari ni kot cikgu akan siapkan tanda kelas kamu, nanti cikgu hantar balik yang mana yang salah tu boleh tengok balik lah pembetulan, cikgu akan tunjuk kat kamu dalam semakan cikgu nanti. Okay, so ini 4 jenis sukuan. Benda yang kamu dah belajar tentang bulatan unit. So hari ni kita akan sambung dengan latihan. So yang sebelum ni kita dah buat dah soalan 1. Okay, soalan 1 kita dah siap dah 6.1A muka surat 178. 6.1A muka surat 178, soalan 1 kita dah siap. So hari ni kita akan terus buat latihan. Cikgu tak nak terang lah example apa dalam buku teks sebab cikgu rasa better kita buat terus latihan, lagi senang kamu faham apa yang kita nak belajar dalam bab ni kalau terus buat latihan. So kita akan sambung hari ni dengan soalan 2. Indeks dia masih sama macam kemarin. Macam sebelum ni, latih kendiri 6.1A. Muka surat berapa soalan ni? Muka surat 178. Nak jawab dalam mana soalan ni? Jawab dalam buku 2. So pastikan tulis tarikh hari ni dalam buku kamu. So tarikh hari ni 17 hari bulan 8 2021. Okay. Indeks dia latih kendiri 6.1A. Jadi kita akan bincang, cikgu akan terangkan macam mana nak jawab soalan 2 ni. Kita baca dulu soalan, apa yang diminta dalam soalan. Nyatakan hubungan fungsi trigonometri dengan sudut rujukan sepadan. Okey. Jadi soalan 2 dah buat ke? Sekejap cikgu tengok balik kelas kamu. Oh, cikgu ingatkan soalan ya, itulah soalan 2. Cikgu silap tengok kelas 5KM4. So 2 dah settle kan? Okey, 2 dah settle, maksudnya kita akan terus jawab soalan 3. Kalau macam tu. Okay, soalan 3 ni. So untuk soalan 3, dalam buku teks dia tak bagi banyak latihan, tapi mungkin cikgu sambil-sambil cikgu terang ni, cikgu akan bagi extra soalan lah kat kamu. Nanti kamu, cikgu akan upload dalam group, kamu boleh salin daripada apa yang cikgu upload dalam group tu nanti ya. So soalan 3, latih kendiri 6.1A. Muka surat 178. Sama juga macam tadi, tulis tarikh 17 hari bulan 8 2021. Okey, jadi dalam soalan 3 ni dia dah lain dah daripada soalan 1 dengan soalan 2. Kalau kita baca soalan, dia kata raja di sebelah menunjukkan satu bulatan unit dengan sudut theta. Dia minta tentukan nilai sin theta, cos theta dan tan theta. Okey. Kalau kata soalan 2 hari tu, dia minta hubungan fungsi. Okay. Untuk setiap sudut. Tapi sekarang soalan 3 dia minta nilai. Nak tentukan nilai sin, cos dan tan. Kalau kamu ada bulatan unit macam ni, sebenarnya ada rumus dia. Okay. Apa rumusnya? Sebenarnya dalam dalam nota cikgu share awal-awal tu, cikgu dah bagi dah rumus. Sekejap cikgu terangkan. Okay. Untuk cari nilai sin, cos dan theta dalam bulatan unit, kamu boleh tengok pada skrin, ada rumus. Okay, ada rumus. Apa rumus? Sin theta rumus dia koordinat y. Cos theta rumus dia koordinat x. Dan tan theta rumus dia koordinat y per x. Okay, tapi kamu kena fahamlah dulu apa tu maksud koordinat. Sekejap, saya clearkan dulu. Okay.
Koordinat tu maksudnya kalau kata kamu diberi titik P pada kamu punya gambar rajah. Okay, titik P tu dia akan duduk atas kamu punya lilitan bulatan kan, dekat mana-mana pun boleh, dalam sukuan 1, ke 2, ke 3, ke 4, mana-mana pun boleh. Okay, kalau kamu diberi koordinat P 0.83 dengan 0.75 contohnya lah. Okay. Jadi dekat mana theta kamu terbentuk, dari paksi X positif pergi ke garis OP ni, inilah kawasan theta kamu. So kalau nak cari cos, sin dengan tan untuk theta ini, kita akan tengok pada nilai koordinat P yang diberi. Okay, koordinat ni, cara nak baca dia ada dua nilai. Satu koordinat X, satu koordinat Y. Kita stop Ustaz 2 minit azan. Ustaz. Okey, balik kepada soalan tadi. Bukan contoh yang cikgu nak terangkan. So kamu kena kenal lah mana satu koordinat X, mana satu koordinat Y. So X yang pertama ni, okay, X yang pertama, second ni koordinat Y. So bila kita diminta cari sin, cos atau tan, kamu akan guna rumus koordinat Y, koordinat X ni. Jadi dalam kes ni sekarang, first kalau kamu nak cari sin, okay, tengok rumus dia. Koordinat Y. Jadi nombor apa yang kamu nak ambil? Ambil 0.75. So sin X sama dengan 0.75. Sebenarnya cikgu dah terang dah benda ni awal-awal bab dulu. Tapi tak apalah, kita explain balik lagi sekali supaya sekali kamu boleh buat latihan. Nombor 3 tu. Okay, nombor 2. Apa rumus dia? Cos theta sama dengan koordinat X. Okay, koordinat X. Jadi koordinat X sama dengan 0.83. Jawapan kamu pun koordinat cos theta sama dengan 0.83. Tapi kalau kata kamu diminta cari tan theta, rumus dia lain lah. Cos koordinat Y bahagi koordinat X. So koordinat Y, ambil yang nilai Y ni bahagi dengan nilai X. 0.75 bahagi 0.83. So sampai sini jangan tinggal macam ni je jawapan kamu.
test guna kalkulator, boleh tak dipermudahkan? Kalau boleh pemudahkan jawapan kamu. So macam mana nak test? Okay, ambil kalkulator, kiralah 0.75 bahagi 0.83. So dia akan bagi jawapan dalam perpuluhan macam ni. Kamu boleh bagi dalam perpuluhan 0.9036. Ambil tempat perpuluhan ataupun kamu nak bagi dalam pecahan pun boleh. So let's say lah cikgu nak ambil dalam perpuluhan. 0.9036144573. Panjang kan? Jangan ambil panjang. Okay, ambil 4 tempat perpuluhan sahaja. So 9036. 4 nombor belakang cukup. Stop dekat 6, tengok belakang nombor 6 tu. Kalau lebih daripada 5, kamu akan bundarkan jadi 7. Tapi kalau kata nombor belakang 6 tu kurang daripada 5, kamu tak payah bundar. Tinggal saja 6. So dalam kes ni jawapan kita akan ambil 0.9036. Okay, so terus jawab 0.9306. Ni kalau kata kamu nak jawab dalam 4 tempat perpuluhan lah. Ataupun kalau kamu nak jawab dalam 2 tempat perpuluhan pun boleh. 2 tempat perpuluhan kamu akan stop dekat 93. So belakang 93 ni kosong kan? Tak payah bundar. Jawapan akhir 0.93 je. Pun boleh. Macam mana pun ikut skor kamu lah kamu nak jawab macam mana. Tapi selalunya jawapan akhir kita jawab dalam 2 tempat perpuluhan sajalah. Kecuali dia minta dalam 4 tempat perpuluhan ke 3 tempat perpuluhan, kamu bagilah ikut apa yang diminta dalam soalan. Tapi kalau dia tak nyatakan, cikgu sarankan kamu guna 2 tempat perpuluhan. So nak bundar ni kena pandai lah. Kamu dah tingkatan 5 dah, sepatutnya kamu dah kena pandai dah bundar. Kalau ada masalah lagi nak bundar, cuba ingat balik konsep nak bundar, kamu akan stop dekat tempat perpuluhan mana kamu nak, 1, 2 contohnya. And then bila berhenti, tengok nombor di belakang. Kalau besar daripada 5, kita tambah 1. Kalau kurang daripada 5, tak payah tambah 1. Okey, senang kan yang ni kan? So balik kepada latihan kita. Ini latihan yang kita nak buat, nombor 3 ni. So sekarang nombor 3 dia kata raja di sebelah menunjukkan satu bulatan unit dengan sudut theta. So ini sudut theta kamu. Dan dia bagi koordinat untuk sudut kamu tu 0.5592 and then negatif 0.8290. Jadi sekarang kamu akan cari nilai sin, nilai cos dan nilai tan untuk cikgu. Tolong dapatkan jawapan sin, cos dan tan. So apa rumus dia? Ni rumus dia. Kejap cikgu copy naik atas suruh. Ni rumus dia. Tentukan dulu mana nilai X, mana nilai Y daripada koordinat yang dia bagi. Kemudian dapatkan untuk cikgu jawapan untuk sin theta, cos theta dan tan theta. Okay, so 2 minit siapa dah siap? Terus tulis jawapan dekat chat box tu. Kan cikgu kata siapa yang participate dalam kelas dapat markah kan. So tulis lah jawapan. Apa yang kamu dapat, tulis supaya kamu boleh dapat markah. Cikgu akan bagi markah. Walaupun orang tu jawab benda yang sama macam orang lain pun tetap akan dapat markah. As long kamu participate dalam kelas. Okay, 2 minit Sepatutnya senang je ni. Okay, dah siap ke? Dah dapat ke jawapan? Kalau dah dapat, siapa yang dah dapat jawapan boleh
Yes, kalau jawapan negatif pun tulislah negatif. Ikut saja nilai yang dia bagi tu. Kejap lagi kita check betul ke jawapan kamu positif negatif tu. Nak tulis negatif tu macam mana? Ada kan butang negatif dekat kamu punya bukan butang, macam sengkang tu kan dekat kamu punya phone tu. Tulislah negatif. Mesti tulis negatif. Jangan, kalau ada negatif jangan pandai-pandai buang. Kena bubuh. Kalau kamu buang, kamu hilang markah. Okay, kalau dah ada yang dah siap, boleh tulis jawapan kamu dekat message box. Kita boleh tengok jawapan kamu betul ataupun tidak. Okay, Felicia dah bagi jawapan. Orang lain pun kalau nak bagi jawapan pun boleh. Nanti kita compare lah betul ke tak jawapan kamu antara satu sama lain. Okay, so Felicia dia bunda 1.49. Okay, kejap lagi kita check betul ke tak. Cikgu tunggu 2 minit lagi untuk siapa-siapa yang nak tulis jawapan. So lepas 2 minit, kalau tak ada dah siapa yang nak bagi jawapan, kita terus check sama ada jawapan Felicia betul atau salah. Type jawapan kamu, sempat lagi. Ingat kalau kamu tulis jawapan, kamu dapatlah markah participation. Kumpul lagi markah tinggi-tinggi. Last kali hujung bulan siapa paling tinggi, dia dapat hadiah. Tak faham sangat? Okay. Tengok dulu dekat skrin. Ini kan ada koordinat kan? Ini koordinat kan? So identify dulu dekat koordinat dia bagi ni, mana satu koordinat X, mana satu koordinat Y. So koordinat X yang first one tu. Koordinat X. Second tu koordinat Y. So kalau kamu nak cari sin theta, okay, rumus dia koordinat Y kan? Teruslah ambil koordinat Y dalam gambar ni. Sorry, ni bukan koordinat. Koordinat Y. Okay. So X, Y. Jadi kalau kata kamu nak dapatkan sin theta ni, ambil nilai koordinat Y dari koordinat yang dia bagi ni. Itu jawapan dia. And then kalau cos ni, rumus dia koordinat X. So ambillah nilai koordinat X dekat sini. Ada lagi tak siapa-siapa yang nak share jawapan? Okay, kalau tan Y over X. So kamu pun ambillah nilai Y bahagi dengan nilai X, tekan kalkulator. Tak ada dah soalan ni kalau tak faham tak apa, kejap lagi kita time cikgu bincang tu kamu tengok betul-betul lah, bagi fahamkan betul-betul. Sebab sekejap lagi cikgu akan bagi extra dalam 2 or 3 question untuk bagi betul-betul kamu faham soalan ni. Okay, so kita bincanglah jawapan yang Felicia bagi terus. Sin sekarang dia kata 0.8290. Betul ke jawapan dia? Sin ialah koordinat Y. Koordinat Y kan? So kalau koordinat Y, kalau kamu tengok dekat sini, nampak tak ada tanda negatif ni? So negatif ni pun kamu kena tulis. Sin theta sama dengan negatif 0.8290. Ini jawapan yang betul. Cos koordinat X. Mana nilai koordinat X? Ini koordinat X yang depan ni. 0.5592. 0.5592. Tak apa, salah pun boleh buat kebetulan. Itulah learning process. Okay, jangan risau. And then tan koordinat Y bahagi koordinat X. So, kita ada dah nilai dia. Terus ambil je. Negatif 0.8290
bahagi 0.5592. So kira macam biasa guna kalkulator kamu ah. Ambil kalkulator. Clearkan dulu. Negatif 0. Apa tadi ah? Ustaz. 0.8290 bahagi 0.5592. Okey, tidak. Betul. So, bila kita press sama dengan, ini jawapan dia. Mesti ada negatif. Negatif 1.48247. Okey, so cikgu tulis dulu the whole number dekat screen, dekat kertas. Cikgu nak ajak kamu macam mana nak bundar supaya kalau kamu confused nak bundar, kamu faham betul-betul lepas ni. 1. berapa tadi? 48247. Dan apa lagi nombor dia? 496423. 496423. So kalkulator memang kadang-kadang dia akan bagi jawapan panjang macam ni. Kita tak mau. Tak usah dia buang masa, tak usah dia buang ink ke apa, tulis panjang, tak mau. Bundarkan. Nak bundarkan jawapan akhir, selalunya kita akan ambil 2 tempat perpuluhan. Tapi kadang-kadang dia boleh juga minta 3 atau 4. Bergantung pada soalan. Okey, kalau kata kamu nak bundar 2 tempat perpuluhan, bukan kira dari nombor depan titik ni. Kira dari nombor belakang titik. Ini titik. Kira nombor belakang titik kamu. Mula dengan 4. So, 1, 2. Ni kita panggil 2 tempat perpuluhan. Stop dekat 8. Okay, bila stop dekat 8, kamu akan check nombor belakang 8. Belakang 8 sekarang nombor 2. Jadi kalau kata nombor belakang 8 ni kurang daripada 5, tak perlu tambah 1 dekat 8 tu. Tapi kalau nombor belakang 8 ni besar daripada 5, kamu tambahlah 1. Itu maksud bundarkan. Okay? So dalam kes ni, yes. Jawapan akhir negatif 1.48. Ini kalau 2 tempat perpuluhan. So let's say lah, cikgu kata tak maulah 2 tempat perpuluhan, nak ambil 3. So kalau bundar dekat 3 tempat perpuluhan ni, apa jawapan dia? Tadi cikgu dah ajarkan trik dia macam mana nak bundarkan. Tengok nombor belakang tempat kita nak berhenti tu. So 1, 2, 3, 3 tempat perpuluhan, berhenti kat nombor 2. Sekarang tolong bundarkan untuk cikgu. Apa jawapan dia kalau kamu nak bundarkan dekat nombor 2 ni? Negatif 1.482. Okey, correct. Betul. Sebabnya apa? Tengok nombor 4 ni kurang daripada 5 kan? Tak payah tambah. Tapi kalau cikgu ubah, cikgu nak stop dekat 4 tempat perpuluhan. 1, 2, 3, 4. Okey, nak stop dekat nombor ni lah. So kalau stop dekat nombor ni, apa yang jadi? Yes, correct. Negatif 1.4285. Kenapa 4 ni tiba-tiba tukar jadi 5? Sebab tengok nombor belakang 4. Tidak, 4 ni kenapa tiba-tiba tukar jadi 5? Tengok nombor belakang 4 ni. 7 kan? 7 besar daripada 5. So bila nak bundar, 4 ni kita akan tambah 1. Kamu akan dapat negatif 1.4825. Itu maksud bundar. So sekarang lepas ni dah ulang balik macam ni, konsep pada asas ni jangan dah buat mistake dalam exam, especially dalam exam lah ataupun time buat latihan. Make sure bila bundarkan betul-betul. Sebabnya kalau kamu salah bundar, kamu hilang markah untuk jawapan akhir. Kita nak elakkan hilang markah sebab salah bundar. So pastikan betul-betul kuasai konsep bundar ni. Okay, so clear macam mana nak buat sin cos tan ni? Senang je, guna je rumus koordinat y, koordinat x, and then untuk tan ni koordinat y bahagi dengan koordinat x. Okay, clear. Kalau clear, kita cuba satu lagi soalan. So ini ekstra. Biar cikgu lukis kejap dulu. Lepas tu, sekejap lagi kamu try cari jawapan dia. Ini tak payah salin dalam buku. Kamu terus buat.
Dapatkan jawapan and then tulis je jawapan kamu dekat chat box tu, dekat message box tu, nanti kita check. Tak perlu letak negatif. Dekat mana tak perlu letak negatif? Which one yang tak perlu letak negatif tu? Cost kenapa tak ada negatif? Okay, cost kenapa tak ada negatif? Sin ada negatif. Tan pun ada negatif. Kenapa cost ni tak ada negatif? Tengok dekat koordinat X. Ada tak ni tanda negatif dekat X? Tak ada kan? Tak payah letak. Lagipun kalau kamu ingat balik lah kan, cikgu ajak sebelum ni, ingat tak yang semua sayang tanah air kita? Semua sayang tanah air kita. Okay, sekarang apa maksud semua sayang tanah air kita ni? Kita nak tengok dekat dalam setiap sukuan fungsi apa yang positif tu kan. So sekarang kalau kamu tengok di dalam sukuan 4, sukuan 4 ialah cos sahaja yang positif. Kalau kita check jawapan, betul lah sin negatif, cos positif, tan pun negatif. So tanda negatif ni bukan saja-saja letak. Tanda negatif ni dapat sebab dekat koordinat tu ada tanda negatif. Kemudian kenapa cos ni tak ada negatif? Sebabnya tengok dekat ni tak ada kan negatif? Tak payah letak negatif. Ikut saja nilai yang dia bagi. Okey Saya harap clear So kalau clear kita try satu soalan before kita stop kelas hari ni. Last ni. Hari ni santai-santai tak nak stress sangat. Okay, so let's say ini tempat kamu punya theta. Okay, kita bagi nama P titik tu. Koordinat untuk P negatif 0.7253 and then negatif 0. Tak muat. Sungguh tak. Cuba tulis bawah sikit. Okay, 0.5350. Okay. So sekarang ini koordinat untuk P. Kamu ada negatif 0.7253 dengan negatif 0.5350. So yang pertama ni koordinat X, yang kedua ni koordinat Y. Saya cuba transfer dulu rumus ni di bawah. Okay, ini rumus yang kita nak guna. Okay, rumus dah ada, koordinat pun dah ada. Sekarang cikgu bagi masa kamu 3 minit. Cuba dapatkan nilai sin, cos dan tan untuk cikgu. Kemudian dah dapat, terus tulis dekat chat box tu. Apa jawapan kamu? Mana nak guna nilai apa? Ni. Koordinat yang cikgu bagi ni. Okay, 3 minit. Dapatkan jawapan and then dah siap terus tulis dekat chat box. Message box. Yes, 50, betul? Ini 50.
Okay, dah siap ke? So, kalau siapa dah siap boleh terus tulis jawapan dekat chat box. Okey, Syazana dah bagi jawapan. 0.5350, 0.7253 and then tan 0.5350 bahagi 0.7253 sama dengan 0.73. Okey. Orang lain? Dapat tak jawapan yang sama? Okay, so Suarni dapat negatif. Jauh bezanya. Kejap kita check jawapan 0.74. Okay, so sin. Sin apa jawapan dia? Sin koordinat Y, koordinat Y yang ni. Negatif 0.5350. So yang betul sekarang Felicia saja. Syazana bukan tak betul. Syazana tahu apa yang kamu tertinggal. Ini. Tanda ni. Tanda apa ni? Tanda negatif. Tertinggal tanda negatif, hilang markah. So kena hati-hati ya, kalau ada negatif dekat koordinat tu ambil sekali negatif-negatif dia. So cos x, cos theta sama dengan koordinat x. So koordinat x yang depan lah. Negatif 0.7253. Kemudian tan. Tan koordinat y bahagi x. So, negatif 0.5350 bahagi negatif 0.7253. Okay, Syazana punya step betul, cumanya hilang jalan kerja. Suarni dia tertukar saja. Kamu tertukar je Suarni, X dengan Y kamu. So, make sure kenal X tu macam mana, yang depan X, belakang tu Y. Okay, and then kita round off number, kita bundarkan. Set cikgu tunjuk calculator. Negatif 0.5350 bahagi negatif 0.7253. So kamu akan dapat 0.7362 bla bla bla, bundar kita akan dapat 0.74. Okay, yes, betul. Bundar tu betul. Cumanya Syazana ingatlah negatif tu, jangan tinggal. So jawapan negatif 0.74. Okay, good. Siapa yang dapat jawapan betul, bagus. Yang mana tak dapat jawapan yang betul tu sebabnya mungkin kamu tersilap tengok X dengan Y kamu. Macam case Syazana dia tertinggal negatif. Itu pun kena hati-hati ya, tanda negatif tu. So itu sajalah untuk hari ni. Okay, tak ada kerja rumah. Tapi ada satu quiz cikgu nak bagi kat kamu. Quiz ni simple saja. Okay, quiz tu tolong jawab. Siapa yang jawab akan dapat 2 extra markah. Nanti cikgu akan update dalam kelas dojo tu lah. So siapa yang respon dalam kelas hari ni semua pun akan dapat markah extra untuk participation. Yang hadir pun akan dapat markah untuk hadir. And then yang jawab quiz nanti pun akan dapat
markah untuk kuis. So tak ada kerja rumah hari ni kecuali yang kita buat soalan 3 ni sahaja. Ini pun kejap je kamu sambung terus dalam buku latihan kamu. Ini hanya extra untuk bagi kamu betul-betul faham. So cumanya kerja untuk kamu hari ni bukan kena buat dalam buku ke apa, kamu akan jawab kuis. Kuis tu dalam quizzes dalam masa 5 minit pun kamu boleh siap. Okay? Hanya konsep asas tentang apa yang kamu faham dalam bab ni. Okay? So itu sajalah untuk hari ni. Terima kasih kepada yang join. Kejap lagi cikgu bagi link quizzes. So sambil-sambil kamu rehat tu nanti kejap lagi jawab soalan quizzes tu. Kejap je sambil makan pun boleh jawab. So itu sajalah. Boleh bersurai. Jumpa lagi next class. Bye-bye.